أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul di dalam masjid Mujahidin untuk sama-sama menunaikan farduan salat fardu syukur. Seterusnya Allah beri keizinan kepada kita untuk duduk mengulang kaji serba sedikit berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah yang telah kita ambil banyak sebelum ini. Alhamdulillah, memberi kesempatan, beri nikmat sehat, Allah beri nikmat aman kepada kita untuk sama-sama kita terus beribadah dan kuatkan lagi volume ibadah kita, insya-Allah. Kita berdoa moga setiap usaha, setiap ibadah, setiap apa yang kita buat, kita niatkan untuk Allah SWT, dan ia kelak nanti di akhirat akan menjadi pemberat amalan kebaikan kita bila berhadapan atau berjumpa dengan Allah SWT. Allahumma amin. Di kesempatan yang ada ini kita lupakan juga saudara-saudara kita yang masih di bom, masih masih belum boleh tidur dengan lena, kan? Sahabat-sahabat kita, saudara kita di Palestin, doakan semoga memberi kekuatan kepada mereka, mempunyai kesabaran kepada mereka dalam menghadapi ujian untuk mereka dan untuk kita juga yang berada di Malaysia ini. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita masih dalam buku kita ni, buku 10 Asas Penyucian Hati karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, pada membicarakan sifat tercela yang keenam, iaitu bukan keenam, ketujuh. Sebelum ini kita dah berbicara panjang lebar tentang sifat tercela yang keenam, iaitu cinta kedudukan dan kemegahan, populariti. Kita panggil sebagai populariti ataupun yang kita kemasyhuran. Zaman hari ini zaman orang nak masyhur. Itu yang kita bincangkan pada pertemuan yang lepas. Alhamdulillah kita berjaya. Kita berjayalah membincangkan sedikit tentang bagaimana kemegahan itu boleh menjadi suatu sifat mazmumah, yang seterusnya sifat mazmumah ini akan menjadi penghalang kita untuk menggapai sifat-sifat mahmudah yang lain. Hari ini kita nak bercerita tentang satu sifat baru, iaitu sifat tercela yang ketujuh. Yang ketujuh hari ini, insya-Allah, pembicaraan kita adalah tentang cintakan dunia, hubbud dunia. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian,
Imam Ghazali mengarang buku ni daripada sudut kita panggil akhlak. Ya. Biasa saya kata buku ni percuma, tuan boleh pergi download dekat website Jabatan Mufti percuma. Jadi bila berkata maknanya ilmu dalam Islam ni secara umumnya kita bagi kepada 3. Ilmu dalam Islam secara umum, secara panduan besarnya dia terbagi kepada 3 bidang besar. Bidang pertama adalah bidang akidah, cerita tentang ilahiyah, cerita tentang ketuhanan. Kemudian cerita tentang nubuat, cerita tentang kenabian. Kemudian cerita tentang sam'iyah, perkara-perkara gaib. Itu 3 bidang besar dalam akidah. Maknanya secara umum tadi kita kata dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah tadi ada 3. Membincangkan tentang ilahiyat, ketuhanan, nubuat, kenabian dan juga sam'iyah, benda-benda gaib, kiamat, malaikat dan sebagainya. Kemudian garis besar yang kita sebutkan tadi tentang ilmu akidah, dia ada ilmu syariah. Ilmu syariah ni yang kita kata taharah, solat, ibadah, taharah, kemudian masuk bab ibadah, kemudian munakahan, ibadat munakahan, kemudian masuk dalam bab jinayah. Itu dalam bab syariah. Kemudian dalam bab yang ketiga inilah yang tersebut di dalamnya, Imam Ghazali bahaskan panjang lebar adalah tentang akhlak, ilmu akhlak ataupun ilmu yang berkaitan dengan hati. Jadi hari ini tuan-tuan kita nak masuk sifat tercela yang ke-7 berkaitan dengan hati kita. Jadi bila perbahasan hati ni kita kata dia kadang-kadang agak melampau. Kita tengok macam over sangat. Tapi itulah cara penulisan Imam Ghazali yang mungkin kita rasa Imam Ghazali tengok itulah kaedah terbaik untuk merawat hati kita. Jadi dalam banyak bab yang kita dah lalu sebelum ni pun, bila kita tengok Imam Ghazali dalam cerita cintakan harta, Imam Ghazali detail dalam cerita tentang harta itu. Bagaimana sebelum ni yang saya sebut, Imam Ghazali sampai ceritakan dalam bab belanja itu, setahun berapa kita kena belanja. Detail Imam Ghazali cerita tentang bab cintakan harta. Jadi bila kita tengok detail macam tu Imam Ghazali pergi, ni macam sangat. Tapi itulah kita kata garis asas yang Imam Ghazali letak, dan itu mungkin cara yang kita kata Imam Ghazali sesuaikan pada zamannya. Itulah kaedah yang sesuai untuk merawat hati kita yang mungkin sedang dilanda dengan berbagai anuan Nabi sebutkan itu, kan? Iaitu hukum dunia, cintakan dunia. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah dan hadirin sekalian. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fi darain. Amin. Pada muka surat 146 Imam Ghazali sebutkan, ketahuilah bahawa cinta dunia merupakan kepala segala kesalahan. Dunia yang dimasukkan bukan harta dan kemegahan sahaja, tetapi kedua-duanya hanya sebahagian dari dunia, bahkan dua cabangnya antara cabang-cabangnya. Cabang dunia amatlah banyak. Jadi bila kata cintakan dunia itu umum, lebih besar lagi. Sebelum ni kita dah cerita tentang harta, sebelum ni kita dah cerita tentang kemegahan, sebelum ni kita dah cerita tentang banyak perkara-perkara lain yang semua itu dunia juga. Tetapi Imam Ghazali nak sebutkan kat sini dia lebih besar lagi. Mungkin selain daripada kemegahan dan selain daripada harta, itu juga termasuk di dalam cintakan dunia. Duniamu adalah ungkapan untuk keadaanmu sebelum mati. Ghazali pergi lebih detail lagi. Bila kata dunia, maknanya apa-apa keadaan kita sebelum kita mati, itulah dunia. Fahamlah kan?
apa yang kita ada sebelum kita mati dipanggil itulah urusan dunia kita. Maka akhiratmu adalah ungkapan untuk keadaanmu setelah mati. Ya, semua bahagian yang kamu miliki sebelum kematian, maka ia adalah duniamu, kecuali ilmu, ma'rifat dan kebebasan. Sahaja yang tetap bersamamu setelah kematian, maka itu juga merupakan kelazatan menurut orang-orang yang berakal. Tetapi itu bukan sebahagian dari dunia meskipun ia berada di dunia. Dan 3 benda saja Imam Ghazali sebut di kat sini, ya. Tapi 2 yang penting kat situ adalah ilmu dan makrifah. Ilmu, kemudian dan selepas ilmu datang makrifah. Kan? Bahagian-bahagian dunia ini memiliki kerjasama dan berhubungan dengan bahagian akhirat serta berkaitan dengan amal-amal perbuatan yang bergantung pada kebaikannya. Ini biasa kita dengar, kan? Dunia adalah ladang akhirat. Kan? Jadi Imam Ghazali kita akan tengok dia bawa satu beberapa contoh perumpamaan yang cantik tentang bagaimana kita menikmati dunia. Kan? Nanti kita akan masuk, insya-Allah. Tapi itulah dalam satu hadis Nabi sebut man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm man arada fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang nakkan dunia maka dia kena ada ilmu. Barang siapa yang nakkan akhirat maka ke atasnya dia kena ada ilmu. Barang siapa yang nak dunia dan akhirat tidak boleh tidak, maka dia juga perlukan ilmu. Jadi kita bukan mensalahkan dunia kat sini. Maknanya dunia itu adalah lapangan, ladang, kebun, tempat bercucuk tanam dan sebagainya yang disebutkan sebagai tempat untuk kita mengumpul bekalan sebelum kita pulang ke negeri abadi kita, iaitu negeri akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum. Surah Al-Kahfi ayat 7. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya kerana kami hendak menguji mereka. Itu siapa tuan-tuan? Kita lah. Inna ja'alna, Allah sebut kami jadikan apa yang ada dalam dunia ini zinah, perhiasan. Jadi dunia ini adalah perhiasan. Perhiasan pada tanggapan siapa? Pada semua yang merasa dunia ini adalah tempat persinggahan, maka Allah hias dunia ini secantik-cantiknya nampak. Dan itu adalah perhiasan. Dan perhiasan-perhiasan itu tidak lain tujuan dia untuk menguji kita. Linabluwahum. Jadi ialah, dan kita pun biasa baca kan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dunia ni Allah jadikan sebagai ujian untuk kita. Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara kita yang baik amalan dia. Jadi zinah itu, perhiasan itu perlu sentiasa berada di dalam kepala kita, perlu sentiasa berada di dalam hati kita. Zinah itu, perhiasan yang kita ceritakan ini sifatnya adalah ujian. Dia adalah ujian. Kita sedang diuji dengan apa pun keadaan kita di dunia ini. Tapi kalau dalam bab ini, zinah yang maksudnya zinah dan laha linabluwahum ini, zinah ataupun perhiasan ini adalah dalam bab dunia ataupun cintakan apa-apa tuan-tuan yang kita ada ini. Rumah yang cantik, kereta yang cantik, zinah lah semua. Kan? Itu semua perhiasan dan kita sedang diuji dengannya. Baik. Apa yang dicari manusia merupakan sebahagian dari bumi, adapun wujudnya berupa tempat tinggal dan tempat bercucuk tanam, sedangkan tumbuh-tumbuhan untuk berubat dan makanan asas.
bahan kalian untuk membuat matuang, berambut dan peralatan binatang-binatangnya untuk dijadikan sebagai nuangan atau untuk dimakan. Anak Adam untuk dinikahi dan diperlakukan dengan baik. Allah yang Maha Suci telah menggabungkan semua itu dalam firman-Nya. Zuyyina linnas, sama juga ayat yang tadi. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum. Ayat yang sama Allah gunakan zina, perhiasan tadi, tapi dalam bentuk yang lain. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayli al-musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiaskan lagi. Allah sebut dihiaskan lagi. Dan dijadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingini. Memang Allah sifat, Allah jadikan kita dengan rasa suka kepada benda-benda yang akan Allah sebutkan ini. Apa dia? Iaitu nafsu. Of course nafsu, semua orang ada nafsu, manusia normal ada nafsu. Dan ujian dia supaya nafsu itu disalurkan ke tempat yang halal, bukan di tempat yang susah. Dan akhirnya wujud golongan-golongan LGBTIQ dan sebagainya kan. Kemudian kesukaan kepada benda-benda yang diingini bernama nafsu. Kedua, perempuan-perempuan dan anak pinak. Ini naluri manusia biasa, normal, dah kahwin, dah ada isteri, ada cita-cita nak anak. Pada isteri itu ujiannya diberi nafkah yang cukup, diberi pendidikan agama, dididik, diajar dengan adab dan sebagainya. Begitu juga dengan anak-anak, dah ada anak Allah uji juga. Anak pandai diuji, anak tak pandai diuji, anak sehat diuji, anak sakit diuji, dan tak dapat anak diuji. Harta benda, selepas anak-anak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun. Ada orang yang Allah uji, harta dia banyak, diuji. Ada orang yang Allah uji dengan harta tak berapa nak ada, diuji. Sesuai dengan perkataan Allah, hiaskan. Maknanya Allah boleh bagi siapa yang Allah nak, bergantung kepada usaha-usahanya mungkin, dan juga qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Allah bagi tak mengingatkan, semuanya itu kesenangan hidup di dunia. Ambillah, gunalah nak guna. Kumpul harta nak kumpul. Ada anak, tak ada, tak kisah. Kahwin 4 selagi halal, selagi boleh, selagi mampu kahwin lah 4. Kalau nak, boleh nak ambil. Tapi itu semua kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Apa yang kita minat, apa yang kita nak atas dunia ni, tetapi yang Allah sediakan untuk kita tempat kembali yang terbaik, iaitu syurga. Jadi kalau kita faham ayat ini, maknanya apa yang kita ada atas dunia ni, kita akan pastikan semuanya ikut SOP yang Allah sebutkan, ikut SOP yang Allah tetapkan, supaya semuanya itu yang Allah sebut, daripada anak bini, daripada harta, daripada anak-anak, daripada binatang peliharaan, daripada kebun-kebun mungkin yang kita ada. Harta lah, tak kira harta kesenangan yang kita ada, kita pastikan semua yang kita ada itu bakal membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat 14. Adapun bahagian dari dunia tersebut diungkapkan oleh Al-Quran dengan istilah hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu. Allah juga berfirman sebagai penjelasannya dalam surah Al-Hadid ayat ke-20,
innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Sekali lagi Allah guna perkataan zinah ini, iaitu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan. Allah kategorikan kehidupan dunia ini sebagai permainan, la'ibun walahun, hiburan yang melalaikan, serta perhiasan, zinah lagi, zinatun, perhiasan yang berakhir-akhir yang akan berkurang, juga bawaan hidup yang bertujuan berbegah-begah, wa tafakhurun bainakum, berbegah-begah di antara kamu dengan kelebihan kekuatan dan bangsa keturunan, serta berlumba-lumba, wa takathurun fil amwal wal aulad, serta berlumba-lumba memperbanyakkan harta benda dan anak pinak. Jadi yang Allah sebutkan ini bermaksud peringatan demi peringatan demi peringatan. Allah bagi nafsu, Allah bagi kita perhiasan dekat dunia ni dalam bentuk harta, dalam bentuk isteri, dalam bentuk anak-anak, kemudian dalam bentuk Allah bawakan dunia ini. Allah sebutkan, Allah ingatkan dunia ni hanya permainan dan hiburan, juga masih Allah sebut sebagai perhiasan. Dan semua itu kalau kita kumpul, maka dia akan jadi kita bermegah-megah antara kita, dan kita akan berlumba-lumba pula untuk memperbanyakkan harta benda dan anak pinak. Jadi ini semua peringatan demi peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ghazali sebut ini termasuk dalam semua bahagian dunia ini adalah semua perusak batin yang berupa sifat dengki. Ya tuan-tuan, bila dah tengok kawan sebelah berlumba-lumba, kita pun nak ada juga. Kita tengok orang ada, kita nak ada juga. Kita tengok orang tu nak tu, kita nak tu juga. Dah jadi berlumba-lumba, dah jadi berlumba-lumba gitu, akhirnya muncul sifat dengki. Saya sebut kat sini, yang berupa sifat dengki, yang jadi sombong, iri hati, barang dah ada, dah seronok, ria, nak tunjuk-tunjuk kat orang, akhirnya memunculkan kemunafikan. Bermegah-megah, berbanyak-banyak. Bermegah-megah dia berbanyak-banyak pula. Tak cukup satu, tak cukup dua, dah tiga. Tak cukup tiga, dia tambah-tambah lagi. Dan begitu. Daripada situ maka cinta dunia dan suka pujian, itulah dunia batin. Daripada semua yang Allah sebutkan tadi itu secara zahirnya, semua itu membawa kepada sifat-sifat yang ada, yang disebut sebagai sifat-sifat batin yang memberi kesan dan akhirnya lahirlah sifat mazmumah dalam diri kita. Baik. Imam Ghazali ada bawa satu contoh tuan-tuan dalam buku ni tentang dunia. Sekarang 51 dulu. Imam Ghazali sebut perumpamaan manusia di bumi adalah bagaikan sekumpulan orang yang menaiki kapal yang membawa mereka ke suatu pulau. Imam Ghazali sebut kita ni di dunia, di bumi ini umpama sekumpulan manusia yang sedang naik kapal pergi pulau. Kapal ni sebenarnya perjalanan ni jauh lagi, jadi panjang lagi perjalanan. Tetapi Imam Ghazali sebut, tapi kita ni tengah naik kapal dan kita menuju ke satu pulau. Sampai ke pulau tu, kemudian kelasi kapal menyuruh mereka keluar. Sampai ke pulau, kelasi kapten kapal semua keluar. Nak buat apa keluar ni? Untuk memenuhi segala keperluan mereka dan mengingatkan mereka akan bahaya tempat tersebut, dan kapal akan segera berangkat. Jadi bila sampai pulau, kapten pun sebut dekat kita semua ni, turun cari barang keperluan. Sampai pulau, kapten turun cari barang keperluan. Kemudian kapten ingatkan, kita tak lama dekat pulau ni, nanti kita nak teruskan perjalanan.
Jadi kita yang lama-lama yang tak kapal ni pun, bila kapten dah cakap macam tu, kita pun turun. Mereka pun bertebaran di pulau itu. Jadi sebahagian mereka segera pergi dan memenuhi keperluannya, lalu mereka kembali ke kapal. Maka mendapat tempat yang kosong dan luas. Jadi ada orang yang dengar betul kapten cakap. Kapten tadi cakap suruh turun, cari bekalan, naik balik kapal sebab kita nak pergi terus. Jadi untuk golongan pertama ni, diorang ni turun, cari barang keperluan dan terus naik. Apa yang dia dapat? Jadi dia dapat tempat yang luas. Orang tadi sebut. Lalu mereka kembali ke kapal. Dia dah dapat barang keperluan, mungkin air tawar, air kosong, mungkin makanan dia dah dapatkan kat pulau tu. Dia dah dapat barang-barang dia cepat-cepat naik. Maka mendapat tempat yang kosong dan luas. Maka dia dapat tempat yang luas. Sebab orang dia sebut dan turun. Golongan kedua pula, sebahagian mereka terpegun dan melihat bunga-bunga pulau tersebut. Ini golongan kedua. Bunga-bunga tengok bunga Rafflesia contoh. Cantik, besar, kat atas kapal dah lama tak turun kapal. Tengok bunga cantik, tangkap gambar, selfie, apa semua kan. Dan tengok cahayanya. Mungkin kat pulau tu matahari terbit. Oh, healing. Tengok kursi healing pula kan. Kursi healing viral TikTok kan, dia kata kursi healing. Duduk kursi boleh lipat tu kan. Duduk tengok sunset, tengok sunrise. Dia terpegun dengan keindahannya. Kemudian dia terpegun dengan keindahan batuannya. Tengok batu-batu kat pulau tu cantik. Sibuk tadi. Dia dah lupa matlamat asalnya. Kita cakap tadi turun, cari bekalan, cepat naik. Kita nak jalan. Tapi dia sibuk dengan bunga, dengan cahaya, keindahan batuannya, keajaiban hutan dan suara merdu burung-burung. Oh, sibuk dah dia. Kuat-kuat kat pulau ada hutan. Kat hutan tengah berjalan dengar bunyi burung. Bunyi pelik, burung-burung tu bunyi pelik. Sedap lah dengar burung. Sebab tu ada orang kaki orang kata burung kan dia, sebab suka bunyi dia tu. Sedap bunyi dia tu, di telinga dia tu sedap bunyi dia. Leka dia dengar bunyi burung, bunyi yang pelik-pelik, bunyi yang sedap. Kemudian dia kembali ke kapal, tetapi dia tidak mendapat tempat kecuali tempat yang sesak dan sempit. Dan nampaklah orang yang datang awal tadi, dia turun-turun cari bekalan, tak hirau dah dia naik, dia ikut arahan kapten, dia turun naik, dapat tempat itu. Jadi orang yang sibuk dengan benda-benda lain tadi, dengan batu lah, dengan burung, hutan dan berbagai semua ni, jadi dia turun, lambat dan dia naik, dah sempit. Kemudian dia boleh dapat tempat kecuali tempat yang sesak dan sempit. Sebahagian mereka itu yang mereka, dia tak bawa balik pun, dia tak bawa naik kapal pun. Yang kedua, golongan kedua tadi dia sibuk layan dengan. Yang ketiga, golongan ketiga, sebagai mereka mengumpulkan kerangan-kerang dan batu-batu yang keindahannya membuat rasa kamu, sehingga dia tidak tega membiarkan kecuali dengan membawa sebahagian darinya. Perangai kelompok ketiga ni pula tak cukup dinikmati, tak cukup dengan tengok aja. Kapten kapal suruh turun cari bekalan, dia turun bawa naik bekalan sekali dengan batu-batu yang indah yang dia rasakan. Tak boleh dia nak lepaskan kecantikan dia tu, tak boleh, mesti nak bawa balik sikit. Jadi dia bawa. Namun dia tidak menemukan tempat dalam kapal. Dan ada tempat lah dalam kapal dengan dia lagi, dengan bekalan dia lagi, kemudian dengan barang-barang yang dia bawa naik tak apa-apa tadi kan? Kecuali ruangan yang sempit yang dia persempitkan. Dan tempat tu sempit, kemudian dia susahkan diri dia lagi pula dengan barang-barang dia tadi, dan diperberatkan lagi dengan batu-batu dan kerangan-kerang tersebut. Akan tetapi dia juga tidak sanggup membuangnya, sehingga dia tidak mendapat tempat untuknya. Dia pun merangkul, dia peganglah dia batu-batu yang dia kata cantik tadi itu, sehingga dia keletihan, dia rebah keadaan keletihan. Kemudian golongan seterusnya, yang keempat, sebagian mereka memasuki hutan. Yang tadi itu, yang pertama, turun, cari bahan, bekalan, naik, dapat tempat yang lapang luas. Ada yang turun, golongan kedua, dia turun, dia nikmati
sepuas-puasnya. Boleh bekalan, dapat sikit, tapi tempat dah sempit. Kemudian golongan ketiga, dia dah turun, dia ada bekalan dia sendiri, dapat juga bekalan sikit, atau mungkin tak ada bekalan, tapi dia bawa naik pula apa yang dia nampak, yang dia rasa cantik itu, sampai penat dia dalam perahu yang sempit itu, dan akhirnya dia sendiri terbeban dengan apa yang dia bawa. Ini golongan yang keempat ini, sebahagian mereka masuki hutan sehingga terlupa kapal. Ini paling teruk sekali ni. Terlupa kapal sehingga terlupakan kapal dan sibuk melihat bunga-bungaan serta menikmati buah-buahannya. Ketika melihat-lihat itu, hatinya tak pernah lepas dari rasa takut akan binatang buas dan khawatir terjatuh dan tercederai. Ketika dia kembali ke kapal, dia tidak mencapai kapal itu, sehingga dia pun ditinggal di pantai. Lalu dia diserang binatang buas dan dimakan oleh singa. Inilah gambaran pencipta dunia dihubungkan dengan dunia dan di akhirat. Perhatikan dan pertimbangkanlah jika kamu memiliki akal. Jadi 5 golongan. Golongan yang terakhir ini tadi dah sibuk sangat masuk dalam hutan, seronok sangat dengar suara burung, kan? Cari, tengok bunga tu cantik, bunga ni cantik. Dalam pada mencari tu dia takut-takut juga tengok bunga ni ada singa ke ada apa binatang buas kan. Dah sibuk, baru teringat kat kapal. Balik kapal tengok kat kapal dah pergi. Kapal dah tak ada. Tertinggallah dia di pantai dan akhirnya dia dimakan binatang buas di pantai itu. Jadi begitu perumpamaan yang Imam Ghazali sebutkan, dan kita berada di kelompok yang mana. Jadi kapal itu adalah perjalanan kita di dunia yang singkat ini, dunia yang singkat ini. Dan yang sebenarnya kita ada destinasi penghujung yang abadi, negeri abadi kita, iaitu penghujung perjalanan kapal itu. Dan tetapi pulau itu adalah perumpamaan dunia yang kita perlu cari dan sediakan bekalan yang sewajarnya, yang sepatutnya. Dan berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang tak penting. Seterusnya kita bimbang, kita berat tak dengan benda yang tak penting itu dalam bekalan kita. Dan yang paling malang sekali, kita ditinggal oleh kapal kerana kesibukan kita mengejar benda yang tidak penting di pulau itu. Itulah gambaran yang Imam Ghazali sebut 5 golongan. Kita pilihlah, kita tepuklah dada kita, kita berada di kelompok yang benar. Berkaitan dengan ciptakan dunia ini, ini tak ada dalam buku ini, cuma saya bagi tambahan dalam satu hadis. Hadatsani Abu Abdissalam an Thawban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Hadis sahih. Cerita ini, hadis ini daripada telah ceritakan kepada Abu Abdissalam dari Thawban. Dia berkata Rasulullah bersabda, hampir-hampir saja umat Islam, umat-umat selain Islam, hampir-hampir saja kita umat-umat selain Islam akan bersekongkol untuk memerangi kita, untuk mengepung kita, sebagaimana mereka sedang duduk di hadapan makanan. Duduk depan ulang, semua standby nak makan. Itu perumpamaan yang Nabi sebut. Bagaimana akhir zaman nanti, yang kita tengok hari ini, Nabi cakap tiba-tiba, Nabi bercakap kan, akhir zaman nanti, satu masa nanti akan tiba, orang selain Islam akan duduk berhimpun, duduk berkumpul, memerangi orang Islam seperti mana mereka nak makan makanan. Semua orang nak makan, semua orang nak makan, semua orang nak makan, semua orang berebut nak makan. Kemudian ada suara bertanya, ada sahabat yang bertanya, apa
apakah kami pada saat itu sedikit ya Rasulullah? Kerana sikit ke kita pada hari itu? Nabi menjawab, bahkan jumlah kalian pada saat itu sangat banyak. Cuma keadaan kalian pada waktu itu seperti buih. Sesungguhnya Allah benar-benar akan mencabut dari musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian dan akan menimpakan ke dalam hati kalian al-wahan. Kemudian berkata lagi satu suara itu bertanya kepada dia, wahai Rasulullah, apakah wahan itu? Wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Di hadis ini kita tengok sebut oleh Nabi, hadis sahih dalam riwayat Abu Dawud, kan? Nabi sebut ribuan tahun yang lepas, 1400 tahun yang lepas Nabi sebut bagaimana satu masa nanti Nabi sebut umat Islam akan diganyang seperti oleh orang-orang, oleh musuh-musuh Islam, sebagaimana mereka berkumpul untuk mengambil makanan. Semua orang nak sikit, semua orang nak sikit, semua orang nak sikit. Ada sahabat tanya, sebab kita orang sikit ke Rasulullah? Tak. Bal antum kathiru, kamu waktu itu ramai. Cuma ni ramainya kita hari ini, ramainya macam buih. Nabi cakap, buih. Buih ni tuan-tuan kena tiup habis. Buat buih ni, buih kat mesin basuh tu, tiup terbang, tepuk pecah. Kerana apa? Kerana Allah campakkan ke dalam hati kita atas kesalahan, atas sikap kita juga Allah bagi itu, iaitu apa? Iaitu cinta dunia dan takut mati. Panjang pembahasannya tuan-tuan, cumanya kita nak kaitkan dengan topik yang kita ambil hari ini, betapa besarnya cinta dunia itu akan mematikan rasa beragama kita. Betapa cinta dunia itu akan mematikan rasa bertuhan kita, kerana kecintaan kita kepada dunia. Jadi Imam Ghazali membawakan cinta dunia itu sebagai salah satu daripada sifat mazmumah yang 10. Dari 10 sifat mazmumah semuanya. Cumanya bila disebut bagaimana umat Islam pada hari ini dengan jumlahnya yang ramai tetapi hanya bagaikan buih, maknanya kita perlu berfikir, kita perlu muhasabah di mana silapnya umat Islam hari ini. Jadi kalau nak kata tentang umat itu besar kita tuan-tuan, khalifah sesuai dengan tugas khalifah itu. Tapi untuk kecilkan skop khalifah itu, kita jadilah khalifah dalam keluarga kita. Saya tak cakap saya terbaik, tetapi kita sama-sama cuba kita kontrol family kita. Kita buat sebagaimana hidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam keluarga kita sikit-sikit. Kita tanamkan, kita jadikan agenda dalam family kita, bacaan-bacaan kitab-kitab tertentu, bacaan hadis-hadis, mentelaah Al-Quran, kita sebut terjemahan-terjemahan Al-Quran yang mudah-mudah, kan? Untuk kita semai, untuk kita pastikan kita sebagai khalifah dalam keluarga kita dapat menjadi role model. Kalau kita nak cerita umat itu besar, tuan-tuan, umat Islam itu besar sangat. Kita pergi kat family kita, tak perlu jauh-jauh, kan? Mengambil iktibar daripada kes tu lah, kes adik Zain tu, kan? Masalah ramai juga tuan-tuan. Macam mana budak umur 6 tahun pun boleh dibunuh. Apa yang kurang umat Islam kita hari ni? Dah tak ada rasa peri kemanusiaan, budak umur 6 tahun boleh dibunuh. Dan saya terbaca satu status Facebook tuan-tuan, seorang ni lah, NGO lah, kita kata dia macam NGO lah. Seorang budak, ada adik 3 orang, adik-adik dia bertiga, budak tu bertiga. Abangnya yang besar tu, tak silap yang besar tu umurnya 6 tahun, kemudian 3, kemudian 6 bulan. Ditinggal mak ayah dia dekat dalam rumah dah 3 hari dah. Budak umur 6 tahun ni yang Allah bagi dia
keajaiban untuk jaga orang adik dia lagi muda, umur 6 tahun. Saya baca status Facebook. Kemudian nampak macam akaun tu boleh dipercayai lah kan, kita boleh share, maknanya macam mana Allah hilang rasa kemanusiaan tu dah. Mak ayah dua-dua hilangkan diri, tak tahu bagaimana tinggalkan anak ke rumah tinggal. Lama. Apa yang kurang umat Islam kita ni? Boleh jadi salah satu sebab dia adalah hukum dunia, terlalu mengejar dunia, terlalu sayangkan dunia ni, sampai tak fikir benda lain, yang penting dia je selesai. Anak-anak semua tak kisah, kerajaan semua tak penting. Jadi itu bukan cara yang Islam ajarkan. Itu sebenarnya membawa satu sifat dan contoh yang negatif kepada agama lain. Bagi contoh, kita kata kita nak hati. Jadi itulah cabaran kita hari ini umat Islam. Kita fokus, maknanya kita ambil semangat daripada firman Allah SWT. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita orang beriman ini jaga keluarga kita. Ku anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi moga-moga dengan apa yang kita ambil sedikit ini dapat menjentik hati kita, dapat dapat kita buat tindakan yang sewajarnya dalam kita menjaga umat Islam ini, tetapi bermula daripada diri dan keluarga kita dulu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sifat ketujuh ini tak sempat dihabiskan lah saya nampaknya kan, sebab pembahasannya panjang. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti untuk kita habiskan. Satu pertemuan lagi nanti kita boleh habiskan. Dan sifat ketujuh ini, sifat tercela yang ketujuh ini adalah cintakan dunia. Sebagai kesimpulan tuan-tuan, peringatan demi peringatan daripada Rasulullah, peringatan demi peringatan daripada Allah sendiri di dalam Al-Quran. Setiap apa yang kita ada di atas dunia ini, dalam bentuk-bentuk perhiasan, dalam bentuk-bentuk yang mungkin kita ada lebih daripada orang lain, itu semuanya adalah perhiasan. Dan kita kena ingat, kalau dia perhiasan, maka kat situ Allah sebut ina menuahu, itu untuk kita diuji. Jadi pastikan tak salah, dunia ni tak salah, tetapi bagaimana kita melayan dunia itu yang menjadi titik tolak yang penting. Ina menuahu, kita diuji, dan ina menuahu ayyukum ahsanu amala, dan Allah nak tengok siapa di antara kita dengan ujian-ujian itu yang terbaik amalannya. Kita sedang diuji tuan-tuan, dan dunia ni apapun keadaan kita, kita sedang diuji, dan pastikan ujian itu kita buat, kita jalani dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, aku lupa dihadap, astagfirullahaladzim. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar dan silap saya mohon maaf. Qul walihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa rahmatan fil maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna naj'aluka fi nuri 'a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farrij jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zilzil aqdamahum. سلط عليهم كلمة من كلامك القهار يا جبار المتكل يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا منزل السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.